Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya bersiaran berlintas langsung dari Karabi, okey. Sementara menunggu bot yang akan tiba dah tempoh 1 jam dari sekarang. Okey, insya-Allah esok kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Dalam saya bermusafir ini, ingin saya beri sedikit mungkin motivasi, inspirasi, nasihat kepada mungkin diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat OSH di luar sana, kan. Erti hijrah kepada kita sebagai seorang pengamal OSH. Perlukah kita berhijrah? Okay, dalam keadaan sekarang, adakah dengan kekangan, dengan cabaran, dengan berlakunya sedikit orang kata krisis dengan majikan, adakah kita perlu berhijrah ke tempat lain? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Di sini dalam lebih kurang masa baru pukul 11 lebih. Okay, sementara menunggu bot ada lebih kurang 1 jam ni, insya-Allah ingin saya bersama dengan teman-teman OSH yang berada di luar sana. Kerana esok kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Erti hijrah selaku seorang pengamal OSH. Adakah perlu kita berhijrah? Adakah perlu kita bertukar kerja? Adakah perlu kita mengalah? Ataupun adakah kita perlu merasa tewas apabila berhadapan dengan majikan yang mungkin tidak dapat menerima kita, majikan yang sering mengkritik kita? Okay. Bila saya bermusafir ni, okay, saya jugalah buat brainstorming dengan bos saya, bukan bos saya, dengan big boss saya, suami saya. Beliau pun menasihati, memberi pandangan. Adakah perlu kita berhenti kerja? Adakah perlu kita mengalah dalam situasi sekarang? Okay? Di mana saya melihat berdasarkan survey yang dibuat tu, lebih 70% pengamal OSH berhenti kerja disebabkan oleh majikan. Lebih 70% pengamal OSH berhenti kerja disebabkan majikan atau bos. Hanya beberapa peratus, kurang daripada 30% disebabkan gaji. Maksud dia, wang bukan segala-galanya, benefit bukan segala-galanya, gaji bukan segala-galanya, tetapi yang menyebabkan kelangsungan dalam karier seorang pengamal OSH ni adalah apabila dapat bekerja dengan majikan ataupun dengan bos, dengan syarikat yang mungkin menjaga dari segi kebajikannya, dari segi senang nak buat kerja, dari segi komitmen pihak syarikat. Cuma bertanya pada diri saya sendirilah dan semua, apa faktor yang menyebabkan kita nak berhenti kerja? Brainstorm dulu. Jika boleh listkan dulu. Sekiranya sebab bos, kan, sebab bos semata-mata, and then kita quit. Seolah-olah kita mengalah dengan bos kita lah. Kan, sekiranya kita rasa kita betul, kita buat kerja dengan bagus, cuma mungkin ada sedikit orang kata krisis dengan majikan, sedikit rasa tidak puas hati dengan majikan, brainstorm semula, kan. Mungkin kita boleh tanya pada diri kita, kenapa majikan tidak suka kita? Kenapa bos saya sering memperlekehkan saya? Kenapa bos saya sering bagi saya rate yang rendah? Kenapa bos saya tidak menghargai kerja buat saya? Mungkin kita boleh list, kan. Cik Dian, terima kasih Cik Dian, tak perlu berhenti, teruskan, you are doing good job. Saya pun dalam perancangan juga ingin berhenti kerja sebenarnya, tapi itulah, kan, bila bermusafir dengan suami ni banyaklah yang di brainstorm, kan, banyaklah orang kata pandangan-pandangan, buah pandangan. Kita pun dalam bermusafir ni doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita, kan. Kita nak berhenti ni bagaimana? Adakah ini keputusan terbaik dalam hidup, dalam usia sekarang, dengan kita ada beberapa tanggungan, kan. Kena fikir panjang, kan? Khususnya kepada pengamal OSH. Memang kita kata ala rezeki ada di mana-mana, betul, rezeki ada di mana-mana, saya setuju tu. Walau bagaimanapun kena buat PDCA jugalah, Plan Do Check Act, kan. Kena ada perancangan juga. Sekiranya berhenti, ke mana kita?
Kan dia tak boleh terus berhenti-berhenti saja, kan. Nantilah dulu. Kena ada perancangan lah jika nak berhenti, yes. Tapi saya dah ada perancangan A, plan B, plan C dan seterusnya. Kemudian bagi nak melompat kerja, okay, ni sering saya pesan kepada diri saya dan semua, nak melompat kerja daripada satu organisasi ke satu organisasi yang lain, pastikan sekurang-kurangnya 30% from your current salary. 30%. Itu tidak termasuk benefit in kind yang kita ada, kan. Sometimes kita mungkin kita nampak salary-nya agak tinggi, tetapi benefit in kind dia lari. Jadi tak tally. Kita kena compare apple to apple yang ada sekarang dengan yang kemudian yang kita akan dapat. Okay, berhenti, fikirkan dulu, buat orang kata pro and cons. Kena ada plan, action plan dan sebagainya. Yang ketiga, pastikan jika berubah organisasi 30% from your current salary. Yang keempat, kita sebagai orang Islam ni, of course, khususnya lah, buat sembahyang istiqarah, fikir dahulu masak-masak. Kita nak berhenti ni, kita di samping kita buat keputusan kita sendiri, mudah-mudahan diberi petunjuk lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita rasa senang nak berhenti. Cuma ada juga beberapa kes yang berhenti sebab tak tahan dengan bos. Betul, banyak sebenarnya tak tahan dengan bos. Cuma sering saya pesan lah, kan, sekiranya setiap hari kita asyik mengumpat bos, setiap hari kita asyik mengata bos, setiap hari kita asyik rasa benci dengan bos, tak suka tengok bos, kan, mood kerja pun tak ada, kita selalu rasa demotivated. Bagi saya lah, cubalah cari ruang dan peluang tempat kerja lain. Supaya apa tahu, saya lebih utamakan keberkatan rezeki. Jika kita bekerja dalam keadaan kita mengumpat bos, kita bekerja dalam keadaan setiap hari kita maki bos, dalam keadaan setiap hari kita tak suka bos, benci bos, mengata bos belakang setiap hari, jadikan aura kita negatif. Okay, hasil kerja buat kita pun negatif. Orang-orang sekeliling pun memandang kita dengan pandangan yang negatif. Akhirnya saya lebih memikirkan segi keberkatan rezeki tu. Maka carilah ruang dan peluang untuk dapatkan kerja di tempat lain. Okay? Kepada semua pengamal Hajj, okay? Kita berhijrah, okay? Kita berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Kita berhijrah dari yang kurang selamat kepada yang selamat. Kita berhijrah dari kesihatan yang kurang sihat kepada yang lebih sihat. Pastikan setiap hari kita ni ada sahaja hijrah ataupun ada sahaja kebaikan, penambahbaikan yang kita buat. Barulah kita rasa hidup kita ni sangat bermakna, kan. Bila kita banyak buat penghijrahan, kita buat penambahbaikan setiap hari, kita akan rasa seronok sangat dalam bidang ni. Tapi jika kita buat benda yang sama, rutin job, everyday rutin job kan, tak ada satu yang baru dalam hidup kita, tak ada satu penambahbaikan yang kita buat dalam kerja kita, dalam kerja seharian kita, kerja mingguan kita, maka kita akan rasa demotivated. Jadi nak selalu rasa termotivasi ni, kenalah sering melakukan penghijrahan, sering melakukan penghijrahan dari yang baik ke arah yang lebih baik dan terbaik, insya-Allah. Kerana Allah pun suka orang yang bersungguh-sungguh dalam suatu perkara. Allah suka orang yang bersungguh-sungguh dalam membuat pekerjaan. Allah suka orang yang, orang kata apa, kalau buat tu sedaya upayanya. Kita kalau orang kata tengah rehat, rehat sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Bersukan sungguh-sungguh. Kan? Jangan buat skala orang kata apa, ala kadar sahaja. Okay, insya-Allah mudah-mudahan kepada semua pengamal OSH yang berada sana, esok kita nak Al-Hijrah, okay, semoga ada berlaku penghijrahan kepada kita, penghijrahan hati, rasa tak puas hati, tolak tepi. Kerana sebagai pengamal OSH ni, bagi saya kan, kecil hati, terasa hati, kan, sakit hati, kan, tolak tepi. Sebab kita jaga safety. Saya selalu kata kat diri saya jaga safety. Saya tak berapa sangat nak menjaga hati orang. Kerana apa? Bagi saya penting untuk orang itu selamat. Penting untuk orang itu anggota tubuhnya selamat. Saya nak dia selamat. Tanda saya sayang dia, saya tegur. Tanda saya sayang pekerja saya tegur. Tanda saya sayang pekerja saya prihatin kepada pekerja saya tegur jika salah. Kita nak jaga keselamatan dia, kan, pada waktu yang sama. Okay?
waktu yang sama, bermuhasabahlah dengan pekerja kita. Jika saya salah, tegur saya. Jika saya tak betul, tegur saya. Jika saya terlalu laju, tegur saya. Cuma tak semualah bos yang mungkin nakkan anak buah dia tegur dia. Dan kita pula jangan pula berpandangan bila anak buah kita menegur kita, tu nak mengajar lah tu kan. Itu nak ambil tak tahu hormat lah tu. Setiap teguran itu tanda sayang. Setiap teguran itu tanda prihatin. Setiap teguran itu tanda ambil berat. Okay? Justru itu menjelang esok sama-sama kita melakukan penghijrahan dalam hidup. Penghijrahan dalam setiap perbuatan kita. Penghijrahan dalam setiap tindak tanduk kita. Mudah-mudahan Allah memberi ruang, peluang dan orang kata petunjuk dalam setiap kerja buat kita. Ya, menjadi pengamal OSH bagi saya bukan mudah. Okay? Menjadi pengamal OSH ni bukan mudah. Kadang-kadang kita ni dihujani, dibebani kan, dikritik dan sebagainya, tetapi kena berjuang besar kan. Jika tak nak tak tahan dikritik, telinga kita ni nipis, jangan ambil bidang ni. Jika tak tahan dikutuk, tak tahan dimarahi, tak tahan orang tak suka, jangan ambil bidang ni. Ambillah bidang yang mana anda boleh pujuk orang kan, bidang mana orang boleh suka anda kan. Jika nak ambil bidang ni, macam seperti yang saya selalu pesan, hati kena kental, jiwa kena cekal. Hati kena kental, jiwa kena cekal. Jika telinga kena tebal. Jika tak mahu telinga kita ni nipis sangat, tak tahan orang kata, tak tahan orang keji, tak tahan orang kutuk, ambillah bidang lain. Masuk dalam bidang ni memang banyak cabaran, terus terang saya bagi tahu. Hati kena kental, jiwa kena cekal, telinga kena tebal. Mudah-mudahan dengan penghijrahan, mungkin ada orang baru nak masuk dalam bidang ni, kata sesuai tak saya dalam bidang ni, tepuk dada, tanyalah iman kita kan. Tepuk dada, tanyalah diri kita, adakah kita masuk bidang ni kerana apa? Kerana minat, kerana nak ikut orang, kerana nak gaji lebih, kerana rasakan bidang ini menjanjikan gaji yang lumayan. Bertanya daripada kita. Okay? InsyaAllah saya mendoakan semua pengamal OSH yang berada di luar sana dalam pemusafiran saya ini. Okay? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada semua. Okay? Mudah-mudahan semua yang berada di luar sana diberikan kekentalan jiwa, diberikan orang kata apa, kesabaran, ketabahan. Okay, Puan Harimah, kalau jiwa dan sebati pedulikan apa orang nak kata, janji amanah kita buat berterusan. Betul Puan Harimah. Okay, kena orang kata kena bersemangat kental lah, berjiwa kental lah. Biarlah orang kata apa pun. Bagi saya biarlah orang kata apa pun. Kan? Itulah saya. Kan? Bagi saya kata-kata manusia itu tidak akan melunturkan jiwa saya, tidak akan meremehkan saya. Kerana apa? Kerana bagi saya masa yang saya ada dengan kerja yang saya ada lagi banyak berbanding masa yang saya ada. Okay? Lebih baiklah saya memanfaatkan masa yang saya ada itu untuk menggembirakan hati saya dan orang lain. Lebih baiklah saya memanfaatkan masa yang saya ada itu untuk memberi inspirasi, membantu orang lain, daripada menggunakan masa saya itu untuk merenungkan kenapa orang berkata begini, daripada menggunakan masa saya itu untuk berduka, daripada menggunakan masa saya itu untuk bersedih. Kan? Setiap manusia ada mulut, biarlah dia nak kata apa pun, kita buat kerja kita. Kan? Tugas kita buat kerja kita sebaik yang mungkin. Kan? Teruskan kerja buat semua, yakin dan percayalah Allah akan membantu kita. Yakin dan percayalah. Okay? Anda telah terpilih untuk berada dalam bidang ini. Teruskan kerja buat anda. Mudah-mudahan dalam pemusafiran ni saya doakan anda menjadi seorang pengamal OSH yang berjaya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al hijrah daripada saya, Puan Nurwani Ahmad. Kalau nak tengok view bolehlah. Okay, saya tunjukkan sikit view di sini sementara menunggu
jemput di kawasan ni. Ni bahagian okey. Foto belakang ni memang kawasan pantai ni. Okey. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.